Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala. Sambung Badrut Tamam yang membicarakan tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung lagi, Nabi dah hijrah dah ni. Nabi dah hijrah, sambung yang lepas lah. Nabi dah hijrah. Mana cerita dia kejap. Mana nanti kat sini. Nabi dah hijrah. Kemudian disambut sebelum tu, bila Nabi hijrah tu, sebelum Nabi sampai ke Madinah, ke Yathrib, Nabi singgah dulu dekat satu tempat namanya Quba. Nabi mengasaskan masjid yang pertama. Maknanya kalau orang tanya masjid apa yang pertama di Madinah yang ditubuhkan, yang diasaskan, yang dibuat? Kalau jawab Masjid Nabawi, salah. Jawapannya Masjid Quba. Masjid Quba dulu. Lepas tu baru beberapa hari lepas tu. Bukan beberapa hari, berapa, kita katalah esokkan pada esokkan hari itu baru Masjid Nabawi diasaskan. Masjid Quba dulu. Bila Nabi sampai ke Masjid Quba, Nabi asaskan masjid dekat situ, buat batu asas lah. Kemudian sambung perjalanan. Kemudian dah sampai ke, bermula daripada Quba tu, orang pakat berebut tunggu Nabi tepi jalan, nak tarik unta punya tali tu supaya datang rumah dia, nak jadikan Nabi ni tetamu dia. Beratur. Kalau Nabi ikut je siapa yang Nabi nak pergi, takut nanti pula ada yang terasa hati. Kenapa Nabi pergi rumah dia? Kenapa Nabi jadi tetamu dia? Kenapa tak aku? Apa beza aku dengan dia, kan? Maka akhir sekali Nabi kata, biarkan. Lepaskan Nabi kata, biarkan unta ini berjalan kerana dia telah diperintah oleh Allah. Dan kamu ikutlah kat mana unta ni. Jadi kau tak boleh kata aku yang nak, unta ni yang nak, atas arahan Allah. Jalan sampai je rumah orang tu, berdebar-debar, minta lah berhenti kat aku, minta. Tak, jalan sampai ke satu tempat, area tak jauh daripada rumah siapa nama Abu Ayyub Al-Ansari. Area rumah tu lah, dalam perjalanan ni, jalan rumah dia tepi ni. Tapi bila slow, unta tu slow kat situ. Bila unta tu slow kat situ, ingatkan pergi rumah dia? Tak. Dia pergi belah sini.
Ni rumah Abu Ayyub Ansari, dia pergi belah sini. Kalau jalan ni jalan, ini rumah Abu Ayyub Ansari, unta tu pergi belah sini. Tapi tak ada tanah kosong lah belah sini. Kemudian dia terum. Kemudian dia terum. Bahasa dulu terum. Tarawau mim. Terum ni apa? Turunkan dua kaki kat depan tu. Unta kalau dia nak duduk, dia tak duduk gitu aja. Dia jatuhkan dua kaki depan dia. Istilah kita panggil tangan lah kot. Depan tu tangan, belakang tu kaki. Sebenarnya empat tu kaki. Jatuhkan dua depan dulu, lepas tu baru tertonggeng itu baru belakang. Sebab dia punya kaki dia kan panjang. Susah nak jatuh gitu. Tak macam kucing. Kucing senang macam tu aja. Harimau macam tu sebab kaki pendek. Tapi kalau unta kaki panjang, kalau buat macam tu jatuh gerebuk jatuh. Jadi macam ni cara dia nak turun tu. Kaki depan patahkan dulu, bengkokkan dulu, kop gitu, macam punggung nak naik tu. Lepas dah puas hati dah kukuh, baru kaki belakang pop jatuh, baru duduk. Lepas tu barulah dia nak ke kiri ke nak kanan. Jadi orang dulu panggil terum, tarawau mim, terum. Terum ni apa? Jatuhkan dua kaki aja. Belakang tak jatuh lagi. Kemudian dia pusing. Dia duduk depan rumah Abu Ayyub Ansari. Kemudian Nabi kata apa kat sini? Nabi tersebut, inilah tempat insya-Allah taala. Nabi kata, inilah tempatnya insya-Allah taala. Tempat apa nak tidur apa? Depan tu pasir je. Belah sana baru ada rumah Abu Ayyub Ansari. Nabi kata inilah tempatnya. Maksud inilah tempatnya, maksud Nabi itu adalah Nabi akan buat masjid kat situ. Tempat tu. Jadi bila kemudian dia masih lagi tak bangun, dia pusing. Dia cari macam kompas tau. Dia pusing kaki belakangnya. Pergi menghala ke Abu Ayyub Al-Ansari punya rumah. Lega Abu Ayyub. Aku ingat tadi tak ada harapan dah, ada harapan juga. Akhir sekali Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia pergi situ, dia duduk sekali lagi kat situ dan tak mau gerak-gerak dah. Maka tak ada siapalah yang boleh marah ke, boleh kata Nabi ni pilih kasih ke, tak boleh lah. Unta dia yang tak mau gerak dan unta dia yang pilih atas arahan Allah. Maka seronoklah semua orang yang datang, semua caraca. Caraca ni apa? Bagi taat setia pada Nabi. Kemudian perempuan-perempuan yang duduk dalam rumah semua naik ke sutuh, naik ke bumbung, pakai naik bumbung yang rata tu, intai. Itulah Nabi, pakai naik. Dia tak turun bawah. Nanti suami marah, ayah marah pula, dia naik atas ke atas. Tengok ramai, tengok ke atas. Sambil-sambil dia menyampaikan, mereka yang ramai menyampaikan syair, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'i. Dan sambunglah, telah terbit bulan purnama ke atas kami dan sebagainya. Yang menariknya, ketika unta yang kali pertama dia turunkan kaki dia tu, Nabi kata inilah tempatnya, dengan maksud Nabi maksud inilah aku akan bina masjid di situ. Tu maksud dia. Dan tempat yang kaki unta bengkokkan pada mula-mula dekat masjid tu, itu adalah mimbar Masjid Nabawi sekarang. Jadi dia di antara, kemudian sekejap tu, dia kat mana tu? Biar dulu kita ambil faham gitu tu. Kalau orang pergi Masjid Nabawi sekarang, mimbar tu yang tak boleh duduk lama kat situ tu. Duduk lama kena halau. Dengan dia punya, bukan kena halau lah, kena haj. Ukhruj. Keluar. Dia marah. Lama sikit. Biasa 7 minit ada bagi. Dan nak masuk kat situ kena pakai nusuk. Nusuk, bukan nusuk orang tadi mau kata menyorok, bukan. Nak masuk nusuk, bukan nusuk tu. Nusuk tu application kena install dekat dalam tu. Lepas tu tekan, kata nak pergi pukul berapa hari bulan. Kalau dia kata kalau waktu tu kosong, on. Jadi masa nak masuk nanti tunjuk benda tu lah. Macam QR code pada dia tunjuk gitu, dia pun tengok kelip, dia pun tengok okey, masuk. Masuk, tunggu kat satu tempat dalam 10 minit, 15 minit kot. Ada kurung dulu kat tempat depan tu. Lepas tu cukup masa bila sana kosong lah, orang lain semua dah keluar, baru dia suruh pergi pakat-pakat berlari dia pergi masuk ke tempat itu. Kat mana? Mimbar Nabi. Dapat sembahyang depan tu, mujur lah. Saya dapat lah depan tu. Dapat duduk depan tu sekali, 2 kali. Sekali lagi yang kali ketiga dapat. 3 kali saya masuk. Yang dia panggil Raudah. Nak masuk ke Raudah.
Jadi mimbar tu, tengok kalau kita bahas lagi, kita tengok lagi seterusnya. Ni cerita yang lepas ni saya ulang balik. Lepas dia duduk rumah Abu Ayyub Al-Ansari tu, ini belum masuk yang malam ni lagi, ni yang minggu lepas punya. Kemudian dia duduk selama 7 bulan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. 7 bulan dia duduk rumah Abu Ayyub. Masa dia duduk tu, Nabi kata, aku nak buat 2, apa istilah dia panggil, hujrah, bilik, kamar. Aku nak buat 2 kamar. Mudah bahasa sekarang, aku nak buat rumah dekat sini. Nak buat rumah kat sini. Tapi 2 lah, sebab 2 orang isterinya ada waktu itu, Saudah dengan Aisyah. Jadi nak buat asing-asing lah, nak buat rumah lah, mudah kata. Dalam kitab kita tulis hujrah. Hujrah ni bilik atau kamar. Dia lebih sesuai dengan rumah terus lah. Takkan buat bilik saja. Dapurnya mana? Maksudnya buat satu tempat. Nabi nak duduk situ lah. Mudah kata rumah Nabi lah. Okay. Kemudian tempat yang unta turun kali pertama tu, turunkan kaki kali pertama tu, yang Nabi kata di sinilah tempatnya, yang kata nak buat masjid tu, Nabi buat masjid kat situ, yang akhir sekali jadi mimbar. Jadi bilik ataupun kamar ataupun rumah Sayyidatina Aisyah kat sini, Saudah kat sini, sebelah-sebelah. Okey. Tempat unta turunkan kaki kali pertama tu kat sini. Sini jalan, kat sini. Kat sini yang Nabi buat masjid tu, akhir sekali tempat tu jadi mimbar je. Masa tu kecil je lah masjid. Jadi mimbar di situ. Mimbar dengan rumah Sayyidatina Aisyah, itulah dia panggil Raudah. Itulah asal-usul Raudah tu. Ini rumah Sayyidatina Aisyah, ni jalan. Ini masjid. Lebih khususnya dalam masjid tu ada mimbar. Kat mimbar tu lah yang unta tu turunkan kaki tu. Masa tu lama-lama sekarang, lepas tu dia buat pembangunan bangunan, dia sekali lah. Cuma nak bagi tahu, di antara ni rumah Sayyidatina Aisyah ataupun kamar bilik Sayyidatina Aisyah dengan mimbar, tengah-tengah tu lah namanya Raudah. Yang kita duk pergi tu. Situlah area Raudah. Taman syurga, tempat mustajab doa. Berebut datanglah doa situ. Tempat mustajab doa. Okey, di situlah. Di situ. Okey, habis. Itu yang minggu lepas punya. Ada tambahan sikitlah minggu lepas punya. Masuk 20, mungkin 24 lah kalau yang Rumi. Yang Jawi. Rumi dah 40 dah. Dan kemudian 7 bulan baru siap. 7 bulan baru siap rumah Nabi dengan masjid sekali. Nabi pindah setelah 7 bulan, duduk rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika duduk rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni, macam-macam yang berlaku. Antaranya peluh Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari ambil buat pati minyak wangi. Bukan minyak wangi, pati. Dia tak boleh buat minyak wangi sebab terlalu wangi. Dia kena campur yang lain, campur ros, campur yang lain, letak setitik baru jadi. Kalau pakai Nabi bau wangi sungguh, rugi. Bukannya boleh dapat, bukan benda boleh minta. Dia bagi Nabi tidur kat tingkat atas punya katil. Bukan katil, pangkin ke gitulah, kita kata mudah kan. Bila panas Nabi peluh, dia standby kat bawah. Tak. Pandai dia. Yang kita sebut, kita tak panggil peluh kita bau. Tak sama. Nabi peluh dia bau wangi. Sebab lebihan yang keluar daripada badan Nabi, sama ada air liur, kalau keluar air kat hidung atau keluar air kat telinga, kalau keluar lah air mata, air dekat yang kita panggil keluar kat kubul, dubur Nabi, dia tak panggil najis, dia tak panggil kotor, dia panggil fudalat. Dia tak sama. Tak sama. Air kencing, kalau istilah kita panggil air kencing, sebenarnya bukan air kencing, fudalat Nabi. Tapi kalau kita ni jadi air kencing lah, tak bau, wangi. Dia bukan macam kita Nabi ni. Darah Nabi wangi. Sahabat ada minum, pelik lah, macam geli lah. Memang kita fikir kita, memang pun darahnya air kencing hacing, tahi busuk, tu kita. Bukan. Taklah, kadang-kadang orang macam tak boleh terima pula.
Cerita lah, tengok dalam kitab-kitab sirah yang lebih tebal. Dia akan cerita satu-satu. Kita tak boleh kata taik Nabi, tak boleh, tidak beradab. Kena kata fudalat. Fudalat ni apa? Orang Melayu panggil fadilat. Fadilat tu maksud apa bahasa Melayu? Kelebihan kan fadilat? Fudalat tu maksud kelebihan Nabi, bukan kencing Nabi, taik Nabi, bukan, lebihan Nabi dia panggil. Lepas tu panggil fudalat. Tak sama, memang tak sama macam kita. Tak sama. Sebab Nabi kan, bukan Nabi kita je. Mana-mana Nabi macam tu. Mana-mana Nabi dan Rasul yang kata ada 100,000 lebih Nabi, yang kata ada 300 lebih Rasul, semua sama. Bukan Nabi kita je, semua Nabi. Kalau kita kata macam pelik, mana kita tak habis mengaji lagi. Nak tak habis mengaji apa? Rukun iman. Percaya kepada Rasul. Kita cuma belajar siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dan kita tak mendalami lagi tentang mana-mana Rasul dan mana-mana Rasul. Bukan kita Nabi kita je, mana-mana Rasul. Kita tak mendalami lagi sungguh-sungguh macam mana Nabi ni. Mana-mana Nabi. Kita tak kenal lagi. Kata beriman dengan Rasul, tiba-tiba tak kenal lagi. Sebab kita rasa macam pelik jika lebihan daripada Nabi itu rasa jijik. Mana tak kenal Nabi itu macam mana. Nabi lahir, tak boleh kata Nabi lahir kok kemaluan maknya. Tak boleh. Haram. Pula dah. Habis lahir kau mana? Keluar kau atas, bawah pusat, atas perut. Ada kata belah kiri. Terbuka kat situ. Bahasa sekarang, Caesar. Itu doktor buat. Terbuka tu. Orang dulu tak percaya. Sekarang boleh percaya tak? Berlambat dah orang beranak kau tu. Tak ada masalah pun. Tapi maksud, cuba bayangkan 1000 tahun dulu. Ada orang tak percaya. Mana boleh keluar kau bawah pusat? Mana ada? Memang waktu tu tak ada lagi. Akhir sekali ada sekarang. Sebab tu, kalau lah benda tu tak masuk akal kita kata tak masuk akal, sebenarnya kita yang tak sampai lagi pada zamannya. Kita je tak sampai lagi. Bila sampai nanti kita, oh ada je Nabi. Keluar kot bawah pusat, area perut lah kot kita panggil. Sebenarnya rahim tu lah, rahim ibu tu. Terbelah kot ni, terbelah sendiri, terbuka sendiri. Keluar. Kot tu keluar. Ish, peliknya. Siapa jadi bidan yang paling doktor pakar, Jibril alaihissalam. Apa nak risau? Dia belah jantung Nabi pun tak payah pakai bius. Kita fikir otak sains teknologi kita tu yang tak apa-apa nak percaya. Sakit tu lah, bius lah. Kalau cuba fikir mukjizat, tak heran perkara yang mencari adat. Mukjizat ni perkara mencari. Adatnya sakit, mencari adat. Maknanya adat tu telah dirosakkan oleh peristiwa ini, iaitu tak sakit. Biasalah mukjizat. Nabi ada irhas, ada mukjizat. Bukan Nabi pun ada karamah. Tak pelik. Perkara itu boleh diterima akal. Cuma perkara itu mencari adat aja. Biasanya adat tak jadi gitu, tapi bagi Nabi jadi gitu. Dia panggil mencari adat. Terbelah, keluar. Tengok riwayat-riwayat yang lain, ada dalam kitab-kitab yang lain kata siap sunat dah, siap khitan. Dan ada riwayat lain kata siap bersujud. Memang adalah perbahasan ulama, ada yang kata dhaif, ada sebagainya. Tapi perkara itu tak pelik pun sebenarnya, tak pelik. Dan Nabi tak sama macam kita. Itu nombor satu. Habis Nabi kata sama, kul innama ana basyarum mithlukum. Dalam Quran kata, Nabi turun wahyu pada Nabi. Katakanlah wahai Muhammad, aku ni basyar macam kamu, manusia macam kamu. Manusia. Tapi ayat seterusnya, yuha, tapi aku terima wahyu. Kita terima wahyu lah. Tu beza. Nak terima wahyu kena suci. Dia tak boleh ada najis. Dia kena suci. Dalam badan dan luar badan. Sebab tu dia tak ada najis. Kita tak panggil najis. Untuk faham kita boleh panggil lah air kencing Nabi. Boleh untuk faham. Tapi sebenarnya tu bukan. Dia panggil fudalat. Lebihan Nabi. Macam tu juga peluh dan sebagainya. Banyaklah berlaku. Kalau kita baca Ummu Aiman minum air kencing Nabi. Kita pelik. Nabi buang air, Nabi suruh dia buang. Ada siapa seorang lagi sahabat minum darah bekam Nabi. Kita macam tak boleh nak masuk. Tukar je kepala kita kepada mukjizat. Selesai. Dan jangan kita fikir Nabi tu macam biasa. Memanglah pelik. Habis Nabi lahir-lahir terpadam api yang tak pernah terpadam beribu tahun. Api yang Olimpik tu lah, yang bawa Olimpik tu. Terpadam api tu. Api tu tak pernah padam, semua sembah dia. Tak pernah padam api tu. Nabi lahir, pop terpadam. Lepas tu dia nyala balik. Tok Imam dia lah nyalakan balik. Tok Imam lah istilah panggil, orang agama dia. Nyalakan balik. Padahal terpadam.
Lagi pelik. Ada yang katanya cahaya keluar. Lagi pelik. Kelahiran Nabi tu pelik. Datang pula Atiqah, 3 orang, ibu susuan Nabi punya lah ramai. Asiyah datang. Asiyah apa pula? Asiyah ni zaman bila? Lagi pelik kalau nak bandingkan dengan perkara-perkara ni. Bila sebut Nabi, pelik lah. Sebab Nabi penuh dengan mu'jizat. Dengan mu'jizat tadilah, tiba-tiba orang tak boleh terima juga apa yang Nabi bawa. Memang tak ada. Memang tak boleh nak salahkan siapa. Mu sendiri salah. Penuh dengan mu'jizat, benda-benda pelik. Nak lagi-lagi pelik. Nabi Isa boleh hidupkan orang mati. Lagi pelik. Ada riwayat kata Nabi kita pun boleh hidupkan orang yang mati. Itu lagi pelik daripada benda-benda yang tadi. Itu tak pelik sangat. Pada mati hidup balik. Lagi pelik kan. Jadi tak, sebenarnya mukjizat, tak ada masalah pun untuk kita faham benda ni sebenarnya. Okey. Jadi dibuatkanlah masjid itu. Macam mana buat masjid? Atapnya pelepah tamar dan dijadikan segala tiangnya beberapa batang tamar. Tu je. Dinding tak ada pun. Atap dengan pelepah tamar. Kalau lepas tu dia ambil batang-batang tamar, buat tanda macam tu lah. Okey, itulah. Ini jadi masjid. Sebab tu masjid tak perlu ada bangunan masjid. Tanah pun boleh jadi masjid. Kita ada tanah kita, hak milik kita. Aku wakaf tanah ni jadi masjid. Terus masjid. Walaupun tak ada bangunan lagi. Nak masuk situ, perempuan haid haram. Masjid. Dia berjunub haram masuk. Nak itikaf boleh. Itikaf apa benda ni? Kosong tengah hutan. Boleh. Janji tanah dia lah, bukan tanah orang. Sekadar itu dah memadai untuk wakaf masjid tu. Okay? Dia letak beberapa batang tamar. Okey, habis. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan dijadikan tingginya seperdirian. Lebih kurang apa? 7-8 kaki gitu je lah. Tinggi dia. Seperdirian. Orang dulu mungkin tinggi, agak tinggi juga. Sekarang 6 kaki tinggi dah. 6 kaki payah nak cari dah. Semua 5 lebih je. Mungkin dulu kita kata dalam 7-8 kaki je tinggi dia. Macam itulah. Paling tinggi pun 10 kaki. Tu habis tinggi lah. Masjid tu. Dia kata sini seperdirian. Kalau orang berdiri, kita tak kena tunduk lah. Dan dijadikan kiblatnya kepada Baitul Maqdis. Dijadikan kiblat ke Baitul Maqdis. Apa pula Baitul Maqdis? Bukan kiblat kita Kaabah ke? Hingga dipalingkan kiblat kepada Kaabah. Maknanya ketika pembinaan Masjid Quba yang mula-mula, arahnya ke Baitul Maqdis, Palestin. Ketika pembinaan Masjidin Nabawi, kiblatnya juga Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis. Itu kiblat dia. Sebab Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam. Sebab tu kita ni rasa sesuatu, sepatutnya merasai sesuatu bila kat sana Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis kat Palestin dibom macam-macam, nak dirampas oleh Yahudi Zionis ni. Kena rasa. Sebab dia kiblat umat Islam yang pertama. Umat Islam menghadap di situ 17 ataupun 18 bulan. Menghadap situ untuk sembahyang. Selepas Isra' dan Mi'raj, masa tu Nabi tak hijrah lagi. Kemudian dapat kefarduan sembahyang. Bila dapat kefarduan sembahyang, semua menghadap. Duduk Mekah pun menghadap ke Masjidil Aqsa, menghadap ke Baitul Maqdis. Masa di Mekah ni, masa sebelum hijrah pun menghadap di situ juga. Cuma kalau kita tengok dia punya apa dia panggil lah, yang kompas tu, kita 293 dia main kat situ. 291 ke 292 ke 9293 duduk situ. 292 kot. 292. 292. Masjidil Aqsa 299. Masjid Aqsa 299. Yang tengok yang 291 tu lah. Ini bagi orang yang tahu lah. Orang kata apa benda pula 299, 291. Tak payah peduli lah. Yang tahu nak beritahu. Jadi kalau kita ada kompas tu, 292 menghadap Kaabah. 299 tu adalah kiblat pertama umat Islam. Kena respect sikit. Maka sebahagian ulama mengatakan, jika buang yang kecil, buang yang besar,
menghadap Masjidil Aqsa ada hukum makruh juga kat situ. Makruh. Ke Kaabah haram. Kalau kata itu kiblat, dia buang air kecil menghadap tu, hukumnya haram. Tempat terbuka lah. Kalau tempat tandas tak apa. Tempat yang dikhususkan tak apa. Tempat terbuka. Kalau kata itu arah Kaabah, arah kiblat, dia buang air kecil menghadap sana, hukumnya haram. Itu 292. 299 makruh. Kenapa pula 299 makruh? Sebab kiblat pertama umat Islam. Kenapa tak haram? Sebab orang tak menghadap situ dah. Tapi tetap ada hukum makruh. Selain daripada tu tak ada masalah. 295, 297 tak ada masalah. Okey. Ketika di Mekah, saya dah cerita beberapa kali ni. Ini dalam tafsir Ibn Kathir menceritakan ketika Nabi di Mekah, kewajipan sembahyang dah ada setelah Isra' dan Mi'raj. Dapat 5 waktu. Nabi pun ajar para sahabat untuk sembahyang. Dari segi rukun, berapa rakaat dan sebagainya. Dan Nabi ajar juga, masa nak menghadaplah ke Baitul Maqdis. Walaupun Kaabah di depan mata. Kaabah di sini, Baitul Maqdis di sini, menghadap Baitul Maqdis. Ya, sebab itulah kiblat yang pertama. Sebab apa? Sebab itulah yang diarahkan oleh Jibril. Ketika ambil sembahyang 5 waktu tu, 50 jadi 5, 9 kali turun naik tu, Isra' Mi'raj. Nanti bila masuk waktu Isra' Mi'raj tak lama dah, nanti kita bahas bab Isra' Mi'raj nanti. Masa ketika dia terima solat 50 jadi 5 tu, kemudian cara sembahyang tak di ni lagi. Belum, mana ada, baru terima sembahyang 5 waktu. Bila turun-turun baru Jibril ajar. Ketika Jibril ajar, Jibril suruh menghadap ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, bukan ke Kaabah. Walaupun ketika itu duduk di Mekah, belum lagi hijrah. Tapi Nabi ni, dia tahu Kaabah adalah dibina oleh Nabi Ibrahim, ataupun kalau ikut pendapat dibina oleh Nabi Adam. Musnah ketika banjir Nabi Nuh. Dibinakan balik ataupun dibangunkan, repair balik oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail tu toki Nabi. Dan Kaabah ni adalah kiblat. Kaabah ni adalah satu binaan yang dibangunkan pertama-tama untuk mentauhidkan Allah. Iaitu zaman Nabi Adam lagi lah, kalau ikut pada pendapat Nabi Adam. Ada yang kata Nabi Ibrahim, ada yang kata bukan, Nabi Ibrahim cuma repair balik, tinggal tapak aja, repair, naikkan balik. Sebenarnya awal-awal Nabi Adam dah ada dah Nabi Adam buat. Dan buat tu tujuannya adalah satu binaan yang dibangunkan untuk menandakan one stop center, untuk mentauhidkan Allah. Situ untuk mentauhidkan, bukan sembah batu tu, bukan sembah, cuma satu binaan untuk semua orang akan pergi atau menghadap tempat yang sama, menandakan situ adalah arah bersatunya kita. Semua kita bersatu duduk arah yang sama. Nabi Adam buat asalnya. Jadi Nabi suka benda tu. Apa bukti kita bukan sembah Kaabah? Sebab ada orang kafir kata kita sembah batu Kaabah. Sama kami sembah batu berhala. Korang sembah batu Kaabah. Berhala kami okey lagi, ada bentuk juga. Korang petak aja gitu hitam. Dia kata gitu. Kita kata tidak, kita bukan menyembah Kaabah. Kita bukan menyembah batu. Malah siapa sembah Kaabah kufur, keluar Islam. Kita bukan, kita cuma arah ke sana aja sebagai satu penyatuan, satu dunia arah situ. Umat Islam ni bersatu. Tak sembah batu Kaabah juga. Dia kata batu yang datang daripada syurga. Pandai juga orang kafir ni. Sebenarnya itu Hajar Aswad. Dia mana tahu bab tu kan. Cuma dia kata batu tu orang Islam kata turun dari syurga. Sebab tu pakar-pakar sembah. Dia ingat semua tu daripada syurga. Tak kisahlah, orang kafir biasalah. Kata tidak, kita bukan sembah batu Kaabah. Dia tak percaya. Apa bukti? Engkau sembah batu berhala. Kami tak sembah batu Kaabah. Dia tak percaya. Buktinya apa? Dia kalaulah dia sembah berhala tu, dia tak tahu, dia malam-malam kita tolak berhala tu satu kaki ke tepi. Asal kat sini, berhala kat sini, kita tolak satu kaki ke sini. Lepas tu ada kesan tu, kita buang kesan. Jangan bagi orang perasan. Dia esok tu datang nak sembah lah Tuhan dia.
Dia sembah yang mana? Dekat tapak asal ke dekat berhala? Dia akan sembah dekat berhala. Itu bukti dia sembah batu. Kemudian kena pula kat di tepi tingkap. Kena panas, kena hujan. Akhir sekali tolak, pergi ke tempat teduh sikit. Jauh. Esok tu pakat-pakat datang, sembah mana? Sembah ni lah pergi jauh. Ke mana dia pergi? Ke situlah orang sembah. Itu bermakna kau sembah batu. Kami tak macam tu. Jika Kaabah tu diangkat, dibawa ke tempat lain, katalah Israel, oh dia ada peralatan canggih, dia bawa helikopter ke apa, dia sangkut, tak cabut Kaabah, bawa pergi kat tempat tu, Tel Aviv ke mana dia bawa pergi, letak kat situ. Kita tetap menghadap tapak Kaabah, bukan menghadap Kaabah yang tempat baru. Tidak. Itu bukti kita bukan sembah batu. Senyap ada. Itu lawan orang kafir. Mari kita bukan sembah batu. Tetap kita menghadap. Walaupun kena bom sekalipun, hilang tapak, tetap juga arah itu juga. Sebab kita bukan menghadap, kita bukan sembah batu. Bukan. Kita sembahyang arah yang sama. Yang Nabi Adam buat, kemudian setelah hancur pada banjir Nabi Nuh, dibangunkan balik oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai sekarang. Yang dulunya besar, sekarang dah jadi kecil sikit. Sebab tak cukup batu nak buat. Kita dah cerita sebelum ni. Tak cukup batu nak buat. Akhir sekali Kaabah sepatutnya besar, dah rosak sebab banjir, dia buat kecil sikit. Sebab tak cukup batu, tak cukup dana. Sian, semua dana haram, tak cukup. Akhir sekali jadi kecil. Sebab tu ketika tawaf, hati-hati dekat mataf tu. Hati-hati. Silap gaya, tak sah tawaf kerana dia telah masuk dalam Kaabah, walaupun dia kata aku tak masuk dalam Kaabah. Sebab hakikat sebenarnya itu dah dalam Kaabah. Adalah kat Hijr Ismail, nak tunjuk negeri sana lah. Okay. Itu asal Kaabah lah. Jadi walaupun pada waktu itu semua menghadap ke Baitul Maqdis untuk sembahyang menghadap, tapi Nabi ni memang hati dia dekat Kaabah, tapi arahan suruh menghadap Baitul Maqdis, tapi hati dekat Kaabah. Nabi buat macam mana? Contohnya, kalau katalah ini Kaabah, Baitul Maqdis, Nabi sembahyang boleh sembahyang kat mana-mana. Nabi nak sembahyang boleh sembahyang mana-mana pun boleh. Tapi ini Kaabah, Nabi sembahyang kat mana-mana pun boleh, tapi bukan menghadap Kaabah, menghadap Baitul Maqdis. Katalah Baitul Maqdis kat sini. Katalah Baitul Maqdis kat sini. Ni Baitul Maqdis. Okey. Itu Baitul Maqdis. Nampak? Ini jauh lah, ni kira ni jauh lah. Masjidil Aqsa jauh. Jauh. Ini Kaabah. Nabi boleh sembahyang sini sebab nak kena menghadap sana. Nabi boleh sembahyang sini sebab nak menghadap sana. Nabi boleh sembahyang sini sebab nak, yang penting menghadap sana. Tapi Nabi tak pilih tempat tu. Nabi pilih kat sini. Orang nampak seolah-olah macam menghadap Kaabah. Sebenarnya bukan menghadap Kaabah. Wajib menghadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Tapi Nabi suka. Sebab apa? Nabi suka sangat Kaabah ni. Jadi Nabi buat selari, buat agak-agak macam selari lah. Tiba-tiba setelah diarahkan Nabi untuk hijrah, Nabi hijrah. Madinah kat mana? Madinah kat sini, kat tempat lain. Madinah kat sini. Kaabah kat sini, Madinah kat sini, kan dah hijrah. Berapa ratus kilometer? 400, 500 kilometer. Jadi bila kat sini, Nabi duduk sini, macam mana Nabi nak buat secara selari macam tadi? Tak boleh lah. Mana boleh dah. Maka Nabi pun sembahyang, tetap juga wajib sembahyang. Nabi sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis juga. Tapi dalam masa yang sama, Nabi dapat menarik perhatian. Nabi harap-harap dengan menghadap kiblat yang sama dapat menarik perhatian Yahudi yang duduk kat situ. Memang ada Yahudi kat situ. Yahudi kat situ sembahyang menghadap Baitul Maqdis juga. Nabi harap-harap dia beriman lah. Tapi dia tak beriman. Dia kata apa? Alang-alang kita mempunyai kiblat yang sama, Baitul Maqdis, kita gabung agama lah. Ramai sikit mengikut. Engkau pun tak ramai sangat. Nabi tak boleh buat apa lah. Dia tak mau masuk.
Selang berapa lama, Nabi pun sentiasa melihat ke langit kerana tunggu Jibril, dengan harapan tukarlah kiblat, menghadap ke Kaabah pula. Selama 16-17 bulan itulah yang dikisahkan dalam surah Baqarah tu. Sayaqul kan, qad nara taqalluba wajhika fis sama', kami tahu ya Muhammad, kami sedar kamu sentiasa melihat-lihat ke langit. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha, kamu nak tunggu Jibril supaya nak ke kiblat yang kamu sukai, maka fawalli wajhaka syataral masjidil haram, kalau begitu menghadaplah ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah, kat mana-mana kamu berada nanti menghadaplah ke Kaabah. Lega Nabi. Maka waktu tu menghadaplah, bermula saat itu menghadaplah ke Kaabah, kiblat yang kedua umat Islam sehingga kini. Ada satu sembahyang yang sedang berlaku di masjid waktu tu yang kita panggil Masjid Qiblatain. Siapa pergi ziarah jangan lupa pergi Masjid Qiblatain. Apa maksud dia? Masjid dua kiblat. Ketika waktu tu dah ada semayang, tengah semayang, para sahabat yang dah tahu turun wahyu ni, Nabi bagi tahu turun wahyu mengatakan kita semayang lepas pada ni jangan menghadap ke Baitul Maqdis dah, menghadaplah ke masjid, menghadaplah ke Kaabah. Dijerit dah. Dulu mana ada pengumuman, kalau sekarang WhatsApp lah. Dulu mana ada, berjerit dah. Oh, kiblat kita dah bukan ke Baitul Maqdis, bukan, dah pindah ke Kaabah, ke Kaabah. Macam tu. Tengah-tengah duduk semayang ni dengar, dia tengah semayang, imam menghadap sana Baitul Maqdis, makmum ramai kat belakang di masjid tu. Masjid Bani Salamah nama masjid tu. Semua yang semayang tu Bani Salamah. Bila dah tahu macam tu, imam tadi pusing 360 menghadap ke terbalik, sebab ke sana Kaabah. Kaabah ke sana terbalik. Last sekali imam duduk kat belakang. Iyalah kan pusing itu, makmum semua pusing. Itulah satu-satunya solat yang sah bila imam duduk kat belakang. Selain daripada tu, imam duduk kat belakang batal. Satu-satunya. Lepas tu imam pergi depan, dia langkah pergi depan, bagi laluan. Imam tu pergi depan, habiskan sembahyang. Ditukar daripada Masjid Bani Salamah kepada Masjid Qiblatain. Kiblah tu kiblat lah. Yanun kat belakang tu musanna, dua, iaitu masjid dua kiblat. Jadi ada lah sampai sekarang sejarah tu ada. Kalau kita tengok, oh kat sana, oh kat sini, seronok lah kalau pergi. Siapa pergi tu jangan lupa pergi sini. Jangan lupa pergi tempat ni, tempat-tempat sejarah ni kan. Pergi. Jangan sibuk dok pergi kubur Abu Lahab lah, buat apa? Tengok istana Dajjal lah warna putih tu, buat apa? Pergi melontar dekat apa bangunan Sofwah tu lah, melontar tingkat berapa? Tingkat 3. Melontar apa? Buat umrah. Haji, bukan haji, melontar duit tu perhabis duit. Itu nanti-nantilah. Pergi tempat sejarah ni dulu. Tempat-tempat ini Allah, pergi masjid je pun. Bukan pergi apa pun. Kita datang nak Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Itu masjid apa? Masjid Qiblatain. Buat apa? Baik kami pergi melontar kat sana, banyak lagi tak beli ni, duit banyak lagi ni. Duit rial tak habis lagi ni. Dah. Pergi tempat sejarah ni. Alah setakat beli tu. Nak minyak wangi beli kat Maidin, tengok banyak murah-murah dia. Tak belilah. Sama je wangi tu. Tak silap kena tipu dengan Pak Arab. Ramai kena tipu dengan Pak Arab. Beli. Pergi balik tengok dua tepi jalan murah aje. Separuh harga. Ambil. Dia beli RM20 minyak wangi. Pergi tengok time balik semayang tu kan ramai jual tepi-tepi tu. Murah-murah yang kalau polis datang dia berterabur dia lagi tu. Yang tu kan. Kita tengoklah 10. Kau beli tadi berapa? 25. Cantik. Biar aku beli yang 10. Sama je. Tak payah dah. Pergi tempat-tempat bersejarah macam ni. Banyak tempat-tempat bersejarah kat situ. Okey, sambung cerita. Hingga dipalingkan kiblah kepada Kaabah. Kemudian menambah pada masjid. Kemudian menambah pada masjid oleh Nabi. Kemudian daripada Fatah Khaybar. Kemudian Nabi menambah, buat renovation, bagi besar sikit masjid tu. Ketika zaman Nabi tu ada. Bila? Ketika Fatah. Fatah ni pembukaan. Khaybar ni wilayah Khaybar, yang mana dalam Madinah tu ada orang Yahudi duduk. Awal asal-asal memang ada orang Yahudi.
Yahudi duduk ni, Yahudi mana? Yahudi yang buat kajian. Tok nenek dia 300-400 tahun sebelum itu, Yahudi yang duduk kat Madinah. Macam mana Yahudi boleh ada kat Madinah tiba-tiba sedangkan dia Bani Israel? Pelik dia kan. Ni ada tok nenek dia 300-400 sebelum itu, selepas zaman Nabi Isa AS beberapa ratus tahun, dia buat kajian bahawasanya dalam Injil asal memang ada tentang seorang nabi akhir zaman yang akan dibangkitkan. Di sini sekian sifatnya sekian. Apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Cerita dalam Quran. Orang Yahudi ni awal-awal tu, beberapa ratus tahun setelah Nabi Isa diangkat tu, dia yang masih lagi baca Injil yang betul tu, dia tahu, dia kenal Nabi ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Dia lebih kenal Nabi daripada kenal anak dia. Nak bagi tahu sebenarnya, tapi dia orang tak boleh terima. Sebab apa? Taik lalat anak dia pun dia lupa ada berapa biji. Tapi Nabi dia tahu satu-satu. Telinga macam ni, hidung macam ni, rupa macam ni, dia akan dibangkitkan di negara di kawasan mana, ada apa ke atas belakang, tinggi dia berapa kaki sebagainya. Semua tahu. Diceritakan dalam Injil. Tapi bila dia orang kaji, dia kata tempat mana dibangkitkan. Dia kaji akhir sekali, pendek cerita, dia jumpa satu tempat yang namanya Yathrib. Itulah Madinah. Hebat dia orang kaji. Kami akan duduk di sini. Mudah-mudahan yang akan dibangkitkan nanti keturunan kami. Padahal yang dibangkitkan dah bagi tahu dah daripada Nabi Ismail, korang daripada Nabi Ishaq. Tak mungkin. Tapi nak lawan juga. Kan dia orang suka lawan. Tak lawan juga, maka dia pindah 300 tahun sebelum zaman Nabi tu, dah duduk kat situ buat perkampungan tepi laut katanya. Tak tahulah, kena buat kajian lah, laut mana ke apa ke, tepi laut. Dia duduk situ bergenerasi. Sebab apa? Sebab kami dah buat kajian, memang kat sini. Itu yang dia buat kajian. Dia kata bawah Masjidil Aqsa ada apa, kitab-kitab sihir zaman Nabi Sulaiman tu. Zaman Nabi David, dia kata David lah, Nabi Daud. Itu yang dia siap nak korek bawah tu, nak ambil. Dia kata kajian dia lah, dapat balik kitab-kitab sihir tu, boleh buat emas. Bukan ambil biji buat, bukan, emas boleh buat. Kaya tu yang dia sekarang lepas serang. Adalah dia orang punya, dia memang buat kajian. Hebat dia orang dalam buat kajian. Dia orang duduk kat situ sehingga bergenerasi, sehinggalah Nabi datang hijrah. Dia dah ada dah orang Yahudi. Yang Yahudi ni kenapa pula dia ada kat situ? Tok nenek dia. Akhir sekali, bila setiap generasi dia kata, mudah-mudahan kita lah yang akan dibangkitkan nanti. Sedangkan yang dibangkitkan di Mekah, cuma hijrah di situ. Dia tak cukup kaji lagi. Sebab kalau betul lah, kalau dia betul-betul kaji, dia tahu sebenarnya dilahirkan di tempat lain. Cuma berhijrah di situ. Tapi dia salah faham, dia ingat dibangkitkan, dilahirkan di situ. Itu silap dia lah. Alah, perancangan Allah lebih sempurna. Mana boleh tak? Jadi dah memang ada dah Yahudi duduk kat situ. Tapi ketika perang Ahzab, yang kita selalu takbir tu lah, Ahzab Wahdah, atau Ahzab tu perang tu. Lepas tu jangan sedih, kena semangat. Kita takbir raya sedih, Ahzab ni perang. Bukan sedih. Tapi tak apalah, sedih pun ada feel lah raya. Tak sedih tak ada feel, tak apalah, benda kecil je. Jadi ketika perang Ahzab atau perang Khandaq yang gali parit tu, ketika itu Yahudi memang ada dalam Madinah. Nabi dah buat parit. Yahudi kat luar ada, musyrikin Mekah ada, dah terserang kat luar. Serang main jauh-jauh je, panah jauh-jauh je. Yahudi kat dalam ni, dia nak macam mana? Yahudi kat luar serang, musyrikin Mekah berpakat, dia panggil Pakatan Ahzab lah. Pakatan Ahzab. Nak serang kot dia kata kalau kau serang, dapat serang je, kami serang kau belakang. Dia tak sangka, dia dah buat pakatan tu. Sekali rupa-rupanya ikut Salman Al-Farisi punya teknik, iaitu gali khandak. Tak boleh nak serang. Bila tak boleh nak serang, diorang ingat, boleh kot kita serang sekarang. Barulah terkepit, kalah diorang ni, Yahudi ni. Tengok-tengok rupa-rupanya diorang ni gang tak boleh masuk sebab ada parit. Tapi kantoi lah dapat tahu bahawasanya dia memang berpaling tadah. Ketika tu panjanglah ceritanya. Akhir sekali dia panggil perbukaan Khaybar. Bila Yahudi dekat kota Khaybar menunjukkan penentangannya, Nabi pun tangkap semua dan halau lah, mudah kata gitu.
Dia panggil, itulah Fatah Khaybar. Ketika Fatah Khaybar ni, lepas orang Yahudi semua kena halau, ada yang kena bunuh, ada yang macam-macam, sebab berpaling tadah. Sedangkan ketika kerajaan Madinah dibuat, dah buat perjanjian dengan orang. Apabila negara baru kita Madinah ni diserang, tak kira agama apa, kita sama-sama pertahan. Sebab engkau pun memang duduk sini beratus tahun dah. Tapi tiba-tiba, kenapa berpaling tadah? Tu bahaya orang kafir ni. Jangan. Kita duduk rapat dengan orang kafir, time kita terkepit, tengok. Dia akan pakat dengan musuh kita. Sebab orang kafir, bila dia nak serang orang Islam, dia sanggup berpakat sama-sama musuh kafir. Walaupun nak kira dia kafir, seorang lagi pun kafir, grup ni kafir, grup lain ni pun dua-dua kafir, tapi bergaduh. Tapi sebab sama-sama nak serang Islam, dia orang sanggup pakat. Kita buat perjanjian berpakat dulu, lepas orang Islam ni semua dah kalah, baru kita gaduh balik. Sanggup orang kafir buat gitu. Tapi kita tak. Kita percaya sungguh kita. Tu salah kita. Jangan percaya orang ni. Tak boleh percaya. Orang kafir mana boleh percaya? Sehingga kita ikut kan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan redha mereka, takkan redha sampai bila-bila. Habis baik tu, baik sebab dia kecil, kurang kuasa. Tu tengok dia kuasa, besar kepala, confirm. Daripada zaman Nabi kan apa? Confirm. Kalau kita baca sejarah 1400 tahun gitu perangai dia. Tu kita tahu confirm tu. Tak kot yang baik kot. Tak, sama je. Semua orang kafir sama. Kemudian tatkala jadi khalifah Sayyidina Abi Bakar, ketika pembukaan Khaybar tu, ketika itu Nabi besarkan sikit. Tak cukup buat ramai, besarkan sikit. Ketika Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Nabi dah wafat 2 tahun setengah, tiada menambah ia padanya akan sesuatu. 2 tahun lebih Sayyidina Abu Bakar memerintah. Khalifah yang pertama tak buat apa-apa. Dekat Masjidin Nabawi tu tak buat apa-apa. Gitu aja, bersatu aja. Kemudian tatkala jadi Khalifah Sayyidina Umar, Sayyidina Umar lama, lebih 10 tahun, diluaskan dia. Baru buat besar. Sayyidina Umar buat besar sebab makin ramai lah. Makin ramai umat Islam, kan dah perang situ perang sini, menang, umat Islam makin ramai, maka tak cukup lah Masjid Nabawi, dia buat besarkan sikit zaman Sayyidina Umar. Kemudian tatkala jadi khalifah Sayyidina Uthman bin Ibn Affan, diluaskan dan dibina akan dia dengan batu. Sebelum tu kan kayu je, pakai pelepah je. Zaman Sayyidina Uthman mungkin teknologi dah baik sikit, pakai batu pula. Buat pakai batu. Dijadikan segala tiangnya batu dan diatapkan dengan kayu sahaja. Buat pakai batu. Jadi tak semua batu lah, separuh-separuh ke macam mana ke, kan? Buat separuh-separuh batu, separuh lagi atap kayu. Dia kata atap dengan kayu. Dan dipindahkan kepadanya anak batu daripada tempat bernama Akik. Satu tempat bernama Akik, saya pun tak sempat nak kaji kat mana Akik ni. Ambil batu daripada situ untuk bawa datang buat Masjid Nabawi. Bukan ambil batu satu tempat, nama Akik. Kalau boleh, carilah tempat ni. Dan diam. Okey, habis kat situ. Itu zaman Sayyidina Uthman. Kemudian zaman kat situ dah tak ada sebut dah. Kemudian zaman Umar Abdul Aziz 93 Hijrah, barulah dinaikkan menara yang pertama. Menara kat Masjid Nabawi itu adalah zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz. Lama setelah Nabi wafat, lama. Tahun 93 Hijrah lebih kurang lah, 90 lebih. Baru ada menara. Habis sebelum tu batu ajalah zaman Sayyidina Uthman. Kemudian dibesarkan sampai kan saya pergi baru ni krem, bekak kaki berjalan. Kalau lah katalah azan baru keluar hotel, jawabnya masbuk. Silap-silap tak sempat sembahyang. Nak bagi tahu besarnya. Besar. Makin besar. Zaman khalifah selepas itu makin besar, makin sampai sekarang 1924 Saud ambil alih jadi Arab Saudi, dia besarkan lagi. King ni membesarkan. King apa? Abdullah lah. King apa lagi nama? Dia besarkan. Sehinggalah sekarang ni Masjid Nabawi berapa meter? 165 meter persegi.
165,000 meter persegi. Sekarang kalau persegi tu 165,000. Maknanya berapa kali berapa? Dia kena nak persegi, dia kena kali dia kan. Berapa kali berapa? Apa? Berapa kali persegi kali berapa persegi? Tapi persegi dia 165,000. Saya pergi itu adalah tanya-tanya cantik-cantik sikit, tengok tulis yang dekat dinding. Diorang kata, saya pergi tak pernah tengok pun kat dinding tulis apa. Dinding tu, bacalah kat dinding tu macam-macam dia tulis. 165,000 meter persegi. Okay? Besar dia. Boleh menampung berapa ribu orang. Ada tulis. Sayang, pergi beli benda-benda lain. Beli, sibuk dah makan es krim, sibuk nak cari nasi Arab. Tak tahu. Sebab semua dah pergi sampai 3-4 kali pergi pun tak tahu berapa. Sebab ada tulis. Cuma kadang-kadang dia tak ada bahasa ni, dah ada bahasa Arab je. Tapi boleh baca lah, takkan tak tahu 1, 2, 3 bahasa Arab. Boleh menampung 257,000 orang jemaah dalam satu-satu masa. Besar sekarang. Ada berapa imam? Ada 6 orang imam. 6 orang imam Masjid Nabawi. Ada berapa Bilal muazzin? 17. 17 muazzin. Ramai dia Bilal, dia ramai. 17. Ada berapa pekerja? Pekerja yang tu lah, tolak. Pekerja yang tunggu dekat air Zam-Zam tu. Zam-Zam tu baju lain. Yang dia tunggu kat air Zam-Zam, dalam tong air Zam-Zam tu baju lain. Yang tolak tu lain. Ada berapa orang pekerja semua? Ada tulis semua. 1,620 pekerja. Atau mudah kita panggil Tok Siak lah. Itu Tok Siak lah tu. Kita jangan anggap dia apa. Tu pekerja-pekerja tu. Tu Bangladesh, itu Myanmar. Tak ada, itu Tok Siak lah tu. Ingat Tok Siak macam mana? Tok Siak bahagian masing-masing lah. Tapi Tok Siak lah tu. 1,620 pekerja. Jadi 165,000 meter persegi menampung 257,000 jemaah dalam satu-satu masa. Ada 6 imam, 17 muazzin, 1,620 orang pekerja. Hafal lah. Pemain bola boleh hafal. Nama-nama si hafal angka tu. Dan berapa dah? Sekejap. 50, baru 52 minit sikit lagi nak habiskan perenggan ni je. Dan diam, dan habis dah cerita tu. Dan diam. Sekejap, sebelum tu ada sikit lagi yang beberapa topik yang saya ambil masa saya pergi baru ni. Pada awalnya Masjid Nabawi, Nabi buat tiga pintu sahaja untuk masuk. Untuk masuk ke dalam tu 3 pintu. Ada menghala ke Baitul Maqdis, pintu tu. Pintu menghala ke Baitul Maqdis. Satu lagi pintu menghala ke dia panggil pintu Nabi, Babun Nabi, pintu Nabi, atau Babul Uthman, ataupun sekarang dipanggil Babul Jibril, pintu Jibril. Asalnya 3 je. Sebab Jibril ada datang bagi wahyu kat situ. Yang ketiga dia panggil pintu Atikah. Ni asal ada 3 pintu je. Pintu Atikah yang mana kebetulan straight daripada pintu yang Nabi buat, rumah Atikah binti Abdullah bin Zaid bin Muawiyah. 3. Kemudian itu dulu. Sekarang ada berapa pintu? Ada kira? Bukan pintu yang 300 lebih kat luar, bukan, pintu dalam, pintu nak masuk. Pintu kat luar tu berapa ratus kan? Itu pintu luar. Ya, itu depan gate. Itu nama gate tak? 336. Tahu apa? Nasi Arab apa? 33 apa? Tak ingat kot keluar. Dia 33. 330. Raubah 33 berapa kan? Itu luar. Ini tak yang dalam. Pintu dalam. Yang nak naik kat rooftop dia. Yang nak naik, yang nak masuk pintu perempuan berapa? Orang perempuan pergi. Pintu perempuan 30 apa? Saya tak masuk. Tapi saya tahu Babun Nisa 39. 39 pintu. Pintu ada 100. Pintu untuk masuk ke Masjid Nabawi sekarang ada 100 daripada 3 asal Nabi buat. Dan 1 khas untuk perempuan dipanggil Babun Nisa. Pintu yang dikhaskan untuk perempuan je boleh masuk. Bertentangan dengan Baqi', perkuburan Baqi' tu bertentangan. Pintu tu 39. Orang lelaki masuk memang tak boleh. Pintu yang ke-39. Sebab apa? Sebab apa dikhaskan untuk perempuan? Kerana Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab, dia dah buka masa zaman dia buat satu pintu khas untuk orang perempuan supaya tak bercampur.
Maka sampai sekarang itulah pintu, dipanggil pintu Omar pun boleh juga. Tapi sebenarnya babun nisa, pintu nisa, pintu untuk orang perempuan sahaja. Yang dekat area masuk pintu tu yang boleh nampak ahli sufah. Yang tepat ahli sufah lah, sahabat Nabi yang tak ada rumah, kerja dia duduk kat masjid aja, makan semua, minum semua kat masjid, tunggu perang pakat-pakat pergi perang, belajar apa semua di masjid. Dia panggil ahli sufah. Masuk ikut babun nisa tu lah. Itu yang susah sikit nak nampak. Pergi biarlah puas hati. Dah lah habis ribu-ribu pergi, tak tahu benda macam tu. Benda tu kenalah tahu. Okey. Sambung sikit. Jadi, dan diam Nabi pada rumah Abi Ayyub 7 bulan. Sebelum siap tu lah. Siap 2 rumah Nabi dan siap masjid 7 bulan. Lepas pada tu, hingga sempurna masjid dan 2 hujrah. 2 rumah, 2 kamar Nabi tadi. Maka dan berpindah ia kepada keduanya. Barulah pindah lepas 7 bulan duduk rumah Abu Ayyub Ansari. Dan bermukim Rasulullah di dalam negeri Madinah, duduk kat situ hingga kepada tahun yang ke-10 daripada hijrah. Daripada bermula hijrah sehingga 10 tahun. Dan haji ia duduk 10 tahun lah. Nabi kan umur 63. Nabi hijrah tu umur 52 lebih kurang. 52 lebih umur Nabi, masih hijrah. Nabi dilantik menjadi Rasul umur 40 dalam Gua Hira. Duduk dekat Mekah lebih kurang dalam 13 tahun, lebih kurang. Jadi kalau duduk Mekah 13 tahun, dilantik menjadi Rasul umur 40. 40 dengan 13 tahun Nabi duduk di Mekah, jadi 53. Lebih kurang lah 52 setengah macam tu. Kemudian Nabi hijrah. Nabi wafat umur 63. Maknanya dekat Madinah 10 tahun je lah. Senang je nak kira. Okay? Dan bila Nabi duduk dekat situ 10 tahun. Dan haji ia akan hajjatul wada'. Kerana Nabi buat hajjatul wada' dengan maksud itulah kali terakhir Nabi buat haji. Selamat tinggal. Maka pulang ia ke Madinah. Lepas buat haji tu, pulang balik ke Madinah hingga masuk tahun yang ke-11. Masuk tahun ke-11, wafat. Kalau kira betul-betul 10 tahun je. Tapi kalau kita tengok tahun ke-11 masuk balik, tak lama selepas tu Nabi wafat. Lepas Nabi buat hajjatul wada'. Habis kat situ. Kat situ lah dia punya stesen. Kena berhenti kat situ. Maka pada hari Rubuk, orang dulu cakap hari Rubuk. Rubuk tu Rabu lah. Daripada akhir bulan Safar memula dengan Nabi oleh sakitnya. Nabi mula sakit. Kan datang cerita pula Nabi sakit. Lepas tu sakit sampai hari Rabu Nabi sakit. Sakit 13 hari sakit. Berpindah-pindah daripada satu rumah, daripada satu isteri kepada isteri yang lain. Akhir sekali Nabi kata tak larat dah, aku duduk rumah Aisyah boleh tak? Kepada isteri-isteri yang lain, bagi giliran kau kepada Aisyah. Orang yang Nabi sakit ialah bagi. Maka wafatlah Nabi kat rumah Sayyidatina Aisyah dan dikuburkan, dimakamkan di situ. Kerana jasad para Nabi dan Rasul, mana-mana Nabi dan Rasul, tidak boleh dipindahkan apabila wafat. Dia tak boleh pindah macam kita ya. Bawa pergi pindah situ, bawa dia, tak boleh, hukumnya haram, tak boleh. Memang bukan haram, memang tak boleh. Maka semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, kat mana dia wafat, kat situ terus dia dikubumikan. Sebab itulah makam Nabi ada dalam masjid. Apa hal pula tiba-tiba dalam masjid? Sebab tak boleh pindah ketika wafat. Dan bila nak besarkan macam mana? Itu tiba-tiba duduk dalam tu. Kita keluar Raudah kanan kiri tu kan. Keluar Raudah kanan kiri, itu kan ada makam dia asalnya Nabi, lepas tu Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar. Masa tu kita bagi salam tu. Jangan bagi salam kat Raudah ni. Jauh lagi. Masuk keluar corner tu, buat jalan pelan-pelan sampai kena halau. Sampai kena buat pelan-pelan, konon-konon. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya. Slow tengok kat atas tu. Tapi tu nampak je Rasulullah nama, tapi sebenarnya dalam jauh dah. Geng-geng Saud dah tutup lama dah dulu, orang cerita lah. Dia dalam lagi. Itu cuma nama je, dekat dalam lagi. Tapi memang betul lah tempat tu. Dalam lagi. Dia dah tak bagi, dia kata khurafat. Lepas tu dia duduk, polis dia duduk situ. Tak bagi duduk dekat pun, tak boleh. Kena duduk sana jauh. Kita angkat lambai gitu je lah, angkat tangan gitu. Itulah sikit. Nanti sambunglah bab cerita tu. Ketika Nabi sakit, akan datang bulan depan lah pula. Bulan ni dah habis lah 3 kali. Bulan depan ada satu lagi ada satu lagi. Cepat pula. InsyaAllah minggu depan itu sudah dengan tasbih kafarah dan surah Allah subhanakallahumma hamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.